Palestin. Kenapa jiran dengan jiran Pakistan dan India bergaduh? Besar kena sebab pemimpin. Sebab pemimpin tu, ya. Itu sebabnya saya nak sarankanlah pada diri saya dan pada tuan-tuan dan puan-puan. So pemimpin-pemimpin ni kena betulkan hati, kena betulkan minda. Dan pemimpin ni jangan tengok orang lain, tengok diri kita. Kita semua adalah pemimpin. Siapa kata? Rasulullah kata, setiap kamu adalah pemimpin dan kamu akan dipertanggungjawabkan dengan apa yang kamu pimpin. Nabi dah kata. So jangan bila saya sebut pemimpin, tengok orang lain, oh aku bukan menteri, aku bukan DO, aku bukannya komandan, aku bukannya jenderal. No. Kita semua adalah pemimpin. Dan semua pemimpin adalah dipertanggungjawabkan. So please, para pemimpin yang saya muliakan, yang sedang menonton TV pagi ni, tolong bersihkan hati, bersihkan minda masing-masing agar tindak tanduk kita akan jadi bersih, baik dan Allah redha. Bila tindak tanduk kita bersih, cantik, baik dan Allah redha, maka situasi kita akan berubah, masalah kita akan selesai, kesengsaraan kita akan hapus ataupun terhakis. Itu dia punya kitaran hidup. Hati bersih, otak bersih akan mencanaikan, akan menghasilkan tindak tanduk yang bersih. Tindak tanduk yang baik dan Allah redha akan menghasilkan senario, situasi yang bagus, yang positif. Dan masalah akan selesai satu-satu. Therefore, untuk selesaikan masalah, untuk menghapuskan ataupun menghancurkan kesengsaraan kita, menghentikan sengsara kita, kita tukar amalan-amalan dan tindakan kita dan penampilan kita. Cara cakap, cara fikir, cara bertindak, whatever we do, insyaAllah kita perbetulkan. Jadi tuan-tuan, puan-puan yang saya muliakan, orang yang bijak, langkah 51, ya? Betul ke? 52. Orang yang bijak, langkah ke-52 ialah dia memecahkan kitaran negatif, dia memecahkan kesengsaraan dalam hidupnya dengan mengubah hatinya, mengubah mindanya, mengubah tindak tanduknya. Akhirnya selesailah masalahnya. InsyaAllah panjang umur, kita sambung lagi selepas ini. Nyanyi, zikir tidak henti, lunak di bukit seni, halus menghiasi persada alam ini, hidup tidak mati, bangkit segar seirama, luruskan rentak safnya, yunam dan basah lidah, Alhamdulillah, masih panjang umur. Murah rezeki kita. Rezeki kita terdapat berinteraksi. Langkah ke-53. Anak buang masa. Langkah ke-53, orang cemerlang, orang yang bijak ialah orang yang bijaksana, orang cemerlang sentiasa bertanya soalan-soalan yang cemerlang, soalan-soalan yang positif, soalan-soalan yang merangsang jiwanya, dirinya. Ini dia. Ramai antara kita kadang tanya soalan yang bukan-bukan. Itu satu penyakit. Ramai kita kadang tak langsung tanya soalan. Di mana-mana pun khusus yang saya kendalikan, saya selalu bergurau sambil menyindir dan merangsang. Apa saya kata? Budak pandai suka bertanya, orang yang senyap biasanya tak pandai. Ada soalan tak? Saya selalu cakap tu. Orang yang faham tu, ada soalan. Orang yang pandai suka bertanya, sebab Nabi SAW ada menyebut, kunci kepada ilmu ialah menyoal, bertanya. Ulama-ulama pun ada pesan, kunci kepada ilmu ialah bertanya soalan yang baik-baik. Kunci kepada khazanah ilmu yang begini luas ialah bertanya soalan. Kita tanya pada soalan pada orang yang ada ilmu, kita akan dapat ilmu. Ya, orang perempuan yang baru nak kahwin, resepi cuma dia tahu mata kerbau, mata lembu, mata kuda, mata gajah. Itu je resepi yang dia tahu. Tak naas mata suaminya. Allah, kesian. Nasib baiklah masa saya berumah tangga dengan isteri saya dulu, dia tahu masak jugalah. Masak yang kat kedai dia tahu beli, jadilah macam-macam, ya. Jadi tuan-tuan jangan banyak cakap ya. Isteri saya pandai masak ni, ya. Mi halamnya one of the best in the world. I think the best in the world lah. I think the best, ya. Okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan, ya, ini kena ingatkan. Orang yang bijak suka bertanya, orang yang senyap aja kadang-kadang tak bijak ataupun acap kali tak bijak. Jadi kita lihat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari yang saya muliakan,
Sesungguhnya, semua perubahan dalam dunia ini, perubahan dalam dunia ini bermula dengan orang yang bertanya soalan-soalan yang hebat. Ya, bagaimana caranya nak membesarkan rumah ni? Soalan hebat. Ya, macam mana nak mengubati penyakit AIDS yang sekarang tak ada ubat? Macam mana nak menggantikan tulang yang patah? Ya, itu je kawan-kawan kita yang buat daripada batu karang. Soalan yang hebat akan mencerna jawapan-jawapan yang hebat. Akhirnya terbentuklah satu inovasi. Nampak tak? Ada tak orang bayangkan salah satu teknologi yang terbaik di dunia untuk menggantikan tulang daripada batu karang yang mati. Bukan batu karang yang hidup, batu karang yang dah mati. Tengok cantiknya. Artinya environmental friendly. Artinya mesra alam, cinta alam. Allah, saya cukup tabik dan bersyukur ya Allah, Engkau telah bagi hidayat pada orang yang bertanya soalan yang hebat-hebat. Persoalannya tuan-tuan dan puan-puan, adakah tuan-puan suka bertanya? Saya tahu, ada suami kata, isteri aku ni pantang celik mata, asyik tanya. Itu cerita lain. Jangan pula komplain. Sebab kata seorang hukama, kata seorang ulama yang saya sempat rujuk dalam satu kitab, dia kata apa? Barang siapa yang sentiasa pagi-pagi dah sibuk menceritakan masalahnya, sibuk komplain tentang masalahnya, sibuk menceritakan masalahnya pada orang lain tiap-tiap pagi, itu tanda orang itu tak tahu bersyukur pada Allah. Memang sentiasa mempersoalkan tindak tanduk Allah. Apa yang Allah berikan kepada dia, ditanya, disoalkan. Macam tak red, langsung tak ada sifat qanaah, langsung tak ada sifat zuhud dan sebagainya. Jadi tuan-puan yang saya muliakan, janganlah kita sibuk sangat bertanya benda yang bukan-bukan pagi-pagi lagi. Soalannya benda yang berbeza. Kenapa lah tiap pagi aku sakit perut? Kenapa lah tiap pagi orang sudah tu memekak? Kenapa lah tiap pagi anak aku ni susah? Ini soalan-soalan yang tak baik, soalan-soalan yang buruk, yang boleh menyebabkan kita sengsara waktu pagi. Tanya soalan-soalan yang bijaksana, yang hebat. Dan saya nak ulang balik, kalau saya boleh rujuk satu kata-kata hikmat dalam bahasa Inggeris, dengan izin lah, saya minta izin untuk bercakap bahasa Inggeris. All human progress is preceded by new questions. Semua kemajuan manusia berasaskan, dimulakan dengan soalan-soalan baru. Katalah saya seorang engineer yang design kereta-kereta baru, model-model baru kat Proton. Muka engineer ada kan? Engineer bukannya lawa sangat, so okey lah, ni adalah muka engineer. Minta maaf saya gurau. Katalah engineer kata, model yang ada ni cukup bagus ke? Kalau aku nak improve dia punya design macam mana? Nak buat lebih aerodynamic macam mana? Dengan menggunakan komputer punya programming, dia akan cuba desainkan satu jenis kereta yang lebih aerodynamic, yang pakai 2 tayar aja. Contohlah. Dan sebagainya. Okey. So, jadi tuan-tuan dan puan-puan, kebanyakan kehebatan dunia ini bermula dengan soalan-soalan yang diajukan pada masa yang sesuai. Jadi pada pagi ini, saya nak minta tuan-puan semua renung dan isap diri, muhasabah diri. Apakah soalan-soalan yang anda patut tanya, yang belum ditanya tentang rumah tangga anda? Saya kena tanya diri saya. Adakah saya telah menjalankan tanggungjawab saya sebagai seorang suami dengan baik? Adakah saya telah melakukan tanggungjawab saya sebagai seorang ayah dengan baik? Adakah saya telah menjalankan tanggungjawab saya sebagai jiran dengan baik? Tanyalah. Kalau aku nak perbaiki hubungan aku dengan jiran, apa yang patut aku buat? Kalau aku nak berbagi hubungan aku dengan masyarakat tempat aku ni, apa patut aku buat? Kalau aku nak menolong masyarakat aku, masyarakat di sekitar aku, apa yang boleh aku lakukan? Ini soalan-soalan yang positif. Dari segi kesihatan pula, apa yang patut aku buat untuk bertambah sihat? Kalau kita tanya tu, kita akan start exercise, saya petang kat saya, kita akan start diet, akan makan suplemen dan sebagainya. Nampak tak? Dengan apa namanya? Chlorella ke, spirulina ke, dengan klorin, klorin pula. Dan macam-macam lah dia makan. Ni untuk memperbaiki diri. Dari segi kerohanian, apa patut aku lakukan untuk memantapkan kerohanian aku? Tanyalah soalan. Berapa banyak Quran yang aku telah baca yang patut aku baca? Berapa banyak solat hajat yang patut aku buat?
Berapa banyak solat istikharah betul aku buat? Solat taubat yang betul aku buat? Ada tak lagi hutang-hutang betul aku bayar? Orang perempuan tanya, dah habis bayar bulan hutang puasa? Orang perempuan, orang perempuan, dah habis dah bayar hutang puasa, janganlah tunggu Syakban. Dia tunggu Syakban baru nak bayar hutang. Dia kata thrill, barulah rock. Dia kata dia kena bayar puasa, hutang puasa nak jadi rock. Dia kata ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, inilah yang patut kita lakukan pada hari ini sebagai langkah bijak orang cemerlang. Tanyalah soalan-soalan yang hebat akan dapat mendorong kita berubah ke arah kecemerlangan. Ya, kita mendoakan antara satu dengan lain. Kita memaafkan. Salam sayang, salam ceria dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang malam alunan suara